beberapa kriteria penting perlu disemak secara keseluruhan atau package supaya suatu hari nanti anda dapat memaksimalkan keuntungan bila nak jual emas. Kalau nak beli untuk tujuan pelaburan, jangan membeli saja. Assalamualaikum, saya Nina. Nak tahu apa kriteria emas pelaburan terbaik? Let's go! Yang pertama adalah harga rendah. Sebelum beli, bandingkan harga per gram emas tersebut dengan beberapa pengeluar emas fizikal yang lain. Harga setiap pengeluar boleh disemak terus daripada website supplier ataupun pengeluar emas. Pastikan harga emas tersebut lebih rendah berbanding dengan harga kedai emas yang menjual barang kemas ataupun barang perhiasan. Selain itu, ada cas lain yang mungkin dikenakan atau perlu dikeluarkan untuk pastikan emas tu sampai ke tangan kita. Yang pertama adalah kos upah, yang kedua cukai barangan dan perkhidmatan, yang ketiga cas kiriman jika beli secara online, dan keempat adalah kos lain seperti petrol, tol, parking dan masa untuk dapatkan emas tersebut. Setelah diambil kira kesemuanya, barulah kita dapat tahu sama ada berbaloi ataupun tidak untuk dapatkan emas tersebut sebagai pelaburan. Kriteria kedua yang kena dipertimbangkan ialah spread, yang selalu disalah faham sebagai susuk nilai. Ia bukanlah susuk nilai, tapi ia adalah kadar perbezaan antara dua harga semasa, iaitu harga jual dan harga beli. Sama je macam kita berurusan dengan money changer. Harga jual maksudnya harga mereka, iaitu penjual, jual emas tu kepada kita. Harga beli maksudnya harga yang mereka beli semula daripada kita bila kita nak jual emas tu. Berdasarkan pengalaman saya, spread emas pelaburan yang terbaik mestilah 10% dan ke bawah. Kalau lebih 10%, baik lupa je lah emas tu. Spread ini akan menentukan berapa cepat dan berapa banyak keuntungan yang bakal kita dapat bila harga emas naik. Lagi nipis spread, lagi cepat kadar keuntungannya. Kalau di kedai emas, mereka hanya paparkan satu harga, iaitu harga jual sahaja. Mereka tak paparkan harga beli sebab pembeli barang kemas selalunya membeli emas untuk tujuan perhiasan, bukan untuk dijual balik macam emas pelaburan. Kalau nak jual balik, biasanya pekedai emas akan tolak 25% hingga 40% berbanding dengan harga jual semasa. Walaupun harga emas sentiasa berubah-ubah, kadar spread adalah tetap. Ia cuma berubah bila berlaku perubahan yang besar dalam pasaran emas, seperti kerajaan mula kenakan cukai, pergerakan harga yang ekstrim dan sebagainya. Yang ketiga adalah stok tak ada had. Sekarang ni harga dah cantik, spread pun rendah, tapi isu yang dihadapi sekarang ni adalah kebanyakan pekedai emas tak ada stok. Mereka boleh tunjukkan harga yang paling rendah dan spread yang paling kecil, tapi persoalannya, adakah mereka boleh supply stok emas yang cukup? Especially masa harga emas tu tengah jatuh mendadak. Apa yang sering terjadi di dalam pasaran emas, banyak pengeluar yang boleh jual emas bila harga tengah tinggi. Tapi bila harga emas tengah jatuh, banyak pengeluar tak boleh jual dengan alasan yang standard, tak ada stok. Kalau nak beli juga, kita kena tunggu harga emas naik tinggi balik. Ini memang merugikan kita sebagai pelabur emas. Yang keempat adalah cawangan jual beli yang banyak. Sekarang ni harga emas dah rendah, spread dah nipis, stok pun dah ada. Tapi kalau kita terpaksa membandu sehingga 100 km hanya semata-mata nak dapatkan stok emas tersebut, ianya tak berbaloi. Proses beli dan jual yang menyusahkan membuatkan kos memiliki emas semakin tinggi, dan kita kena masukkan kos petrol, tol dan masa. Jadi salah satu faktor penting untuk memaksimalkan keuntungan dalam pelaburan emas ialah pilih pengeluar emas yang mempunyai cawangan jual beli yang banyak. Ini penting supaya proses jual beli lebih mudah dan menjimatkan kos berkaitan yang lain. Yang kelima adalah syarat jual beli yang tak cerewet. Ini syarat paling penting bila kita nak jual emas tu nanti. Sebelum membeli, kena pasti dahulu syarat diletakkan oleh pengeluar emas untuk beli balik emas tu nanti. Ada pengeluar yang letakkan syarat kena bagi resit belian asal untuk dapatkan harga lebih tinggi. Ada pengeluar yang letakkan syarat kondisi emas tu mesti kekal cantik sebagaimana asal, tanpa sebarang kerosakan pada pembalut plastik ataupun seal pada emas tu sendiri. Kalau ada kecacatan, mereka tak akan beli balik, ataupun mereka beli tapi dengan potongan harga yang lagi banyak. Emas yang paling baik ialah emas yang pengeluarnya jamin beli balik tanpa banyak syarat. Kalau emas tu cala yang disebabkan oleh jeng ketulinan semasa proses pajakan atau plastik pembalutnya dibuka, pembekal tu jamin beli emas tu dengan harga tinggi. Sebenarnya bukan semua pembekal emas jamin mereka beli semula emas yang mereka jual. Banyak juga kes pengeluar jamin beli balik emas, tapi bila nak jual balik
balik dalam jumlah yang besar, pengeluar tidak mampu membeli sebab mereka tak cukup modal. Itulah 5 kriteria paling penting yang kita kena pertimbangkan sebelum beli emas untuk tujuan pelaburan. Kalau sekadar untuk buat koleksi, mana-mana emas pun tak kisah. Ingat pesan ni, buat penilaian secara package macam nak pilih calon isteri atau suami. Bukan hanya tengok satu kriteria saja. Terima kasih kerana menonton video ni. Tekan subscribe, like dan follow untuk lebih banyak ilmu emas.